sinonim yang dikaitkan apabila terdapatnya longgokan sampah. Dalam bahasa ini, semakin banyak longgokan sampah di sekeliling kita, tak kira sama ada di luar bandar ataupun bandar. Kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti apakah pengurusan sisa sampah pepejal yang lestari untuk komuniti. Kedua adalah untuk mengenal pasti mengapakah terdapatnya ketidaklestarian pengurusan sisa sampah pepejal yang terancang untuk komuniti. Yang terakhir adalah untuk mengenal pasti bagaimana kaedah yang efisien untuk meningkatkan mutu pengurusan sisa sampah pepejal yang lestari untuk komuniti. Mengikut statistik Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, anggaran jumlah sampah yang boleh dikira semula yang dibuang setiap tahun adalah 2.3 juta tan, iaitu anggaran nilai hampir 900 juta, di mana pada tahun 2013 sahaja, jumlah pengumpulan sisa negara menaik pada 33,000 tan sehari berbanding 19,000 tan sehari pada tahun 2005. Ini mencerminkan bahawa anggaran pertambahan sisa pepejal adalah secara linear, iaitu 6.7%. Nilai ini memberi impak negatif kepada komuniti kita kerana di peringkat antarabangsa, nilainya adalah 3% sahaja. Penyataan masalah. UNEP mengutarakan kenyataan bahawa ketidaktanggungjawatan kita dalam pengurusan sisa sampah ataupun sisa pepejal ini akan memudaratkan kesihatan awam serta mencemarkan alam sekelilingnya. Lebih membimbangkan adalah satu kenyataan yang telah dipetik dari berita harian yang turut menggambarkan isu peningkatan sisa pepejal ini di mana terdapat peningkatan pembuangan negara sebanyak 100.75% kepada 38,142 tan pada tahun 2020 berbanding tahun 2018 iaitu sebanyak 19,000 tan. Lebih mendukacitakan adalah merujuk kepada statistik oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, purata seorang rakyat mengeluarkan 1.17 kg sampah sehari pada tahun 2018 berbanding 0.8 kg sampah pada tahun 2005. Pelbagai masalah akan timbul sekiranya sampah ini tidak diuruskan dengan sistematik. Berikutan itu, penglibatan lokaliti sesuatu tempat amat mustahak supaya longgokan sisa pepejal ini tidak mengganggu kelestarian alam sekeliling mereka. Konsep pembangunan lestari dalam konteks pengurusan sisa. Dalam pengurusan sisa pepejal yang sistematik dan efektif, pembangunan lestari dapat dibangunkan melalui modul Triple Bottom Line (TBL) seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1. Menurut Pelan Pengurusan Sisa Pepejal Peace River Regional District 2008, TBL hendaklah digunakan untuk membuat keputusan, perancangan dan dalam pertimbangan pelaksanaan program berkaitan pengurusan sisa pepejal yang efektif. Kajian lepas. Hierarki pengurusan sisa pepejal di Malaysia telah dibentuk dalam Pelan Perancangan Strategik Nasional untuk pengurusan sisa pepejal pada tahun 2005 seperti rajah di bawah. Hierarki pengurusan sisa pepejal di Malaysia menunjukkan bahawa konsep 3R iaitu Reduce, Reuse, Recycle menjadi keutamaan sebelum sisa dihantar ke pusat rawatan dan akhirnya ke tapak pelupusan sampah bagi sisa pepejal yang tidak dapat diketara semula atau diguna semula setelah dilakukan rawatan. Namun begitu, menurut Norizan 2009, keadaan tersebut tidak berlaku dalam realiti pengurusan sisa pepejal di Malaysia. Konsep pengurusan sisa pepejal yang berlaku dalam pengurusan sisa di Malaysia adalah sebaliknya di mana tahap pelupusan diletakkan paling atas dan tahap yang lain diletakkan di bawah. Amalan kitara semula merupakan antara komponen penting dalam urutan hierarki pengurusan sisa secara bersepadu. Namun begitu, perangkaan pada tahun 2012 oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) menunjukkan bahawa dalam 25,000 tan sisa yang dijana sehari di semenanjung Malaysia, hanya 5% sahaja yang dikitar semula. Menurut Muadah Latifah 2016, antara faktor yang menyebabkan kadar kitar semula dan penyertaan yang rendah dalam kalangan masyarakat adalah ketidakupayaan pihak berkuasa dalam mengekalkan program kitar semula, permintaan yang rendah untuk barangan kitar semula, kurang perkhidmatan pengutipan barangan kitar semula, program kesedaran kurang berkesan dan kekurangan dasar atau pelan induk dalam memperkasa program kitar semula di negara ini.
Pengalaman dan kejayaan yang ditunjukkan oleh negara-negara lain seperti di Finland, Jerman dan Jepun dalam mengurangkan pelupusan sisa pepejal dan meningkatkan penyertaan komuniti boleh dijadikan contoh dan dipraktikkan di Malaysia. Komuniti di negara-negara tersebut telah melibatkan pengkomposan dalam konsep kitar semula di kalangan mereka yang menyebabkan peningkatan aktiviti kitar semula dan sekaligus mengurangkan pembuangan sisa pepejal ke tempat pelupusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul bin Muhammad. Saya akan membentangkan tentang solusi dan juga keberkesanan yang diaplikasikan di Malaysia. Okey. Yang pertama adalah dari segi penswastaan. Untuk penswastaan ini adalah di mana masyarakat mula menerima pengurusan sisa pepejal diuruskan oleh pihak swasta. Yang kedua adalah program Kita Semula. Program Kita Semula ini turut gagal mendapat sambutan akibat tiada sokongan daripada masyarakat dan kekurangan logistik daripada pihak kerajaan. Yang kedua adalah pembentukan hierarki pengurusan sisa pepejal. Okey. Ianya turut gagal akibat daripada sikap dan tabiat tidak endah masyarakat dalam amalkan konsep 3R, iaitu reuse, reduce dan recycle. Yang keempat adalah pembentukan akta pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Ianya turut tidak efisien kerana ia tidak melibatkan segenap lapisan komuniti dan hanya melibatkan beberapa buah negeri sahaja yang melaksanakannya. Yang kelima adalah penukaran sisa kepada bahan api. Keberkesanannya sememangnya dia dapat mengurangkan pencemaran, namun kos yang tinggi menyebabkan tidak banyak syarikat bagi proses penukaran sisa kepada bahan api ini diwujudkan di Malaysia. Dan seterusnya adalah perangkaan pelan tindakan kesedaran awam pengasihan sisa pepejal. Ianya turut masih gagal dalam memberi kesedaran kepada generasi baru akibat daripada mereka terpengaruh oleh perbuatan yang ditunjukkan oleh masyarakat sekeliling mereka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Okey, so pada kali ini kita akan membincangkan apakah perbandingan solution di negara lain dalam mengendalikan sisa sampah pepejal mereka. Dan pada kali ini kita ambil Amerika Syarikat sebagai contoh. So tuan-tuan dan puan-puan semua, so di Amerika Syarikat terdapat sebuah badan yang kita panggil EPA ataupun Environmental Protection Agency. So badan ini yang mengendalikan aktiviti pembuangan sisa sampah pepejal mereka. So terdapat beberapa cara. So yang pertama adalah melalui recycling ataupun kitar semula. So produk yang paling banyak dikitar semula adalah terdiri daripada kotak, kertas, surat khabar, bateri, okey, dan banyak lagi. So secara kolektif produk ini menyumbang 90% daripada jumlah kitar semula. So itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pembakaran dan pemulihan tenaga. So produk ni adalah seperti getah, kulit, tekstil menyumbang lebih daripada 16% pembakaran dan bahan buangan. Okey, dan bahan-bahan lain lebih kurang 10% seperti kertas dan plastik. Okey, dan seterusnya nombor 3 adalah pengkomposan. So makanan terbuang diuruskan melalui makanan haiwan, pencernaan, biokimia, pemprosesan, derma, permohonan tanah dan rawatan pembentung atau air sisa. Okey, dan seterusnya adalah pelupusan sampah. So EPA menetapkan garis panduan untuk tapak pelupusan sisa pepejal. Okey, kenalah mengikut piawaian reka bentuk. Okey, tapak pelupusan juga disediakan yang moden, dirancang khusus dan melindungi kesihatan manusia dan alam sekitar dengan mengawal pelepasan air dan udara. So ini adalah beberapa cara di Amerika Syarikat bagaimana mereka mengendalikan sisa sampah pepejal mereka. So apakah faedah daripada cara ini? So pada sekitar 2018, okey, so data yang telah diambil, so kitar semula kompos dan pembakaran pemulihan tenaga ini telah menjadi
menjimatkan lebih daripada 193 juta metrik tan karbon dioksida. Dan menurut laporan juga dianggarkan bahawa kita semula kertas dan kertas karton sekitar 46 juta tan menghasilkan bahagian terbesar dari jumlah pengurangan sisa buangan. Pengurangan ini setara dengan mengeluarkan lebih 33 juta kereta dari jalan raya selama 1 tahun. So ini adalah faedah yang kita dapati hasil daripada kajian dekat Amerika Syarikat. Itu saja. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Nurul Nisa binti Ismadi. Okey, hari ini kita akan bincangkan cadangan untuk pengurusan sampah yang lestari. Okey, cadangan yang pertama adalah banyakkan tong kitar semula. Okey, seperti yang kita semua tahu, negara kita Malaysia memang mengamalkan kaedah 3R iaitu. Tetapi kebelakangan ini kita kurang nampak tong-tong kitar semula yang berwarna tu. So dekat sini kita pihak-pihak yang berwajib boleh banyakkan tong kitar semula ni di kawasan-kawasan awam lah, seperti supermarket kan, shopping mall, kawasan perumahan dan sebagainya, supaya mudah komuniti setempat ataupun masyarakat untuk mengasingkan sisa-sisa pepejal tu dalam tong-tong yang sesuai. Okey, yang kedua, kita juga boleh kurangkan penggunaan dan pengeluaran plastik. Okey, memang kita tak boleh nafikan bahawa kita tak boleh kurangkan pengeluaran plastik tu atau penggunaan plastik, tapi kita boleh gunakan satu kaedah dengan kita gantikan penggunaan plastik dengan kertas. Contohnya macam pinggan-pinggan plastik, ataupun beg-beg plastik, kita boleh gantikan dengan beg ataupun pinggan cawan kertas. So ni boleh dapat mengurangkan pengeluaran dan pengurangan plastik. Yang ketiga adalah kita sendiri. Kita yang kena ubah cara kita berbelanja dan cara kita menguruskan sisa pepejal dekat rumah. Contohnya macam suri rumah ataupun tak kisahlah individu yang ada dalam rumah, sebelum kita buang sisa-sisa pepejal dalam rumah kita, kita asingkan dahulu botol, mana kaca, mana plastiknya, mana kertasnya, asingkan. Sebab kita lah yang akan tentukan pengurusan sampah dekat luar sana. Kemudian yang keempat adalah sisa-sisa yang kita asingkan tadi, kita boleh organize sendiri. Contoh macam tadi, pakaian-pakaian kita boleh letakkan dekat tempat-tempat ataupun bagi dekat orang-orang yang sedekah, dekat orang-orang yang memerlukan dan sebagainya. So benda ni tak akan jadi kita buang dalam tong sampah, benda tu nak lupus dan sebagainya. Kemudian sisa-sisa makanan yang kita dah buang tadi, bila kita asingkan, contoh biji betik, kangkung, bayam, kita boleh tanam, kita boleh buat mini garden dekat halaman rumah, tak kisah walaupun. Baiklah, kesimpulannya untuk cara pengurusan sampah yang lebih lestari ni, kita sendiri, kita sebagai masyarakat lah yang akan menentukan bagaimana sampah tu nak dilupuskan, macam mana bagaimana kuantiti sampah tu. Kita sendiri yang kena mula dari bawah. Cara kita menguruskan sisa-sisa pepejal dekat rumah. Akhir kata adalah hargailah sumber negara, dan sama-sama kita hargai negara kita supaya lebih sihat. Kita pun boleh hidup lebih aman dan harmoni.